Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahak. Ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Beberapa hari menjelang Idul Fitri, pastinya sambutan Ramadan tahun ini amat berbeza berbanding 2 tahun lalu. Alhamdulillah, dengan pelaksanaan fasa peralihan endemik, kita dibenarkan untuk rapatkan saf di masjid dan surau. Kita dibenarkan untuk melakukan pelbagai aktiviti pengimarahan ibadah Ramadan, sama ada di masjid, di surau ataupun di rumah kita sendiri. Dan Alhamdulillah, semua tempat-tempat tumpuan sepanjang perayaan puasa tahun ini seperti bazar Ramadan dan juga tempat membeli belah sibuk semula selepas sekian lama kita tidak dibenarkan untuk beraktiviti ekonomi dan juga sosial secara berfizikal. Dan kali ini kita akan menghadapi menjelang hari raya, tidak beberapa hari lagi akan datang. Jadi untuk melihat perkara ini, bagaimana kita menyambut Idul Fitri dalam keadaan kita terus berwaspada, dalam masa yang sama kita berhemah berbelanja dengan wang yang kita perolehi. Dalam masa yang sama juga sebahagian rakyat kita dipilih akan menjadi tetamu Allah untuk mengerjakan haji pada tahun ini, walaupun kota yang dibenarkan oleh kerajaan Arab Saudi berkurangan separuh berbanding tahun-tahun sebelum ini, tetapi sekurang-kurangnya ia memberikan sedikit nafas bahawa ada di kalangan jemaah kita akan terpilih menunaikan haji pada tahun ini. Jadi Dato' Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Agama, sudah pun bersedia untuk memberi sedikit reaksi apa yang saya katakan pada malam ini. Assalamualaikum Dato' Idris. Waalaikumsalam. Bawah. Alhamdulillah. Terima kasih Dato' atas masa sebelum ini ketika kita berbicara menyambut Ramadan, dan pada malam ini kita berbicara beberapa hari sebelum tibanya Idul Fitri. Jadi mungkin Dato' nak respon bagaimana reaksi masyarakat kita apabila kita dibenarkan banyak perkara apabila kita memasuki satu Ramadan hinggalah di minggu terakhir Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Nazri dan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang begitu setia bersama-sama dengan Astro Awani. Dan Alhamdulillah, apabila kita telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk kita melaksanakan ataupun melakukan ibadah Ramadan selama sebulan. Ini satu anugerah sebenarnya. Sebab itu apabila kita telah pun Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita menunaikan ibadah Ramadan selama sebulan, ini adalah merupakan nikmat, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kerana ada di kalangan kita yang tidak sempat untuk bertemu Ramadan. Kerana ada di kalangan kita juga tidak sempat untuk raya. Kerana mereka telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin juga kita pula akan datang pun belum tentu. Kita boleh menjamin yang kita juga akan bertemu Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Alhamdulillah, apabila pada hari ini kita telah pun menyambut untuk satu kegembiraan yang begitu bersangatan kepada kita, iaitu tentulah sambutan yang dianggap sebagai satu kebesaran kepada orang-orang Islam. Malahan hari raya ini hari yang diharamkan untuk kita berpuasa, hari yang disuruh untuk kita bergembira, hari yang disuruh untuk kita itu menunjukkan syiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah pun menyatakan di dalam Al-Quran apabila kita telah walitukabbirullah ala ma hadakum, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, hendaklah kamu membesar-besarkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kamu. Inilah yang kita lalui pada hari ini. Terima kasih. Dato', dari pemantauan pihak Dato' dan juga pihak berkuasa agama Islam setiap negeri misalnya, bagaimana pelaksanaan protokol apabila kita berada dalam fasa peralihan endemik di surau-surau dan masjid kita di seluruh negara? Alhamdulillah, apabila kerajaan mengumumkan supaya dan diikuti oleh negeri-negeri, oleh pihak berkuasa agama negeri yang telah pun membenarkan untuk kita hadir ke masjid atau surau tanpa lagi ada penjarakan saf,
sebagainya, nampaknya sambutan masyarakat untuk hadir ke masjid dan surau amat memberangsangkan. Dan saya alhamdulillah apabila dapat untuk berpeluang juga apabila kita dapat berjamaah antaranya salat tarawih di Masjid Wilayah Persekutuan dan juga di Masjid Tunku Al-Mizan di Putrajaya, terutamanya salat tarawih. Masya Allah tak kurang antara 2,000 hingga 3,000 orang yang hadir setiap malam. Yang paling saya suka kali ialah yang hadir itu kebanyakannya 70% adalah terdiri dari kalangan anak-anak muda. Ini yang paling kita sonok sangat apabila kita tengok situasi yang berlaku itu. Dan kita dapat tengok juga bagaimana masyarakat kita berpusu-pusu untuk datang ke surau dan masjid. Mungkin sudah 2 tahun mereka mengidamkan, mereka sonok untuk nak bersama-sama di dalam program sembahyang berjamaah dan juga untuk melaksanakan ibadah tarawih, terutamanya kerana ibadah yang tidak ada pada bulan lain melainkan di dalam bulan Ramadan saja. Datuk Idris, berkaitan dengan pelaksanaan SOP di surau dan di masjid, kita lihat masih menggunakan jemaah diminta membawa sejadah sendiri apabila berada di dalam saf itu mengikut sejadah masing-masing, bukan rapat seperti mana sebelum pandemik itu. Dan juga kita diminta untuk tetap memakai pelitup muka sepanjang solat dan juga ibadah di dalam kompaun ataupun persekitaran masjid. Jadi mendatang ini selepas memasuki Idul Fitri, adakah protokol ini akan dikekalkan ataupun bagaimana, Dr. Idris? Dia insya-Allah akan diumumkan sedikit masa lagi dan nak memberitahu berkenaan dengan ada SOP-SOP yang dilonggarkan. Mungkin di dalam kawasan-kawasan yang tertutup diminta supaya kita memakai pelitup muka. Di kawasan luar mungkin dibenarkan untuk kita buka. Walau bagaimanapun penggunaan untuk kepada pelitup muka ini digalakkanlah kepada kita semua, terutama mereka yang bergejala memang amat-amat diperlukan untuk menutup mulut ini tadi. Berkaitan dengan sejadah dan juga penjarakan mengikut ataupun keluasan sejadah itu, adakah akan kekal ataupun kita akan rapatkan lagi selepas ini? Itu perkara ni terpulang kepada pihak berkuasa agama negeri sebenarnya. Okey. Kita telah mengeluarkan SOP umum begitu saja, jarak kan boleh dirapatkan. Itu atas kebijaksanaan yang ada kepada pihak berkuasa agama negeri dalam menentukan apa jarak itu berdasarkan kepada sejadah ataupun tidak perlu lagi kepada jarak sejadah. Just kita hanyalah merapatkan saf di kalangan kita. Okey. Alhamdulillah kebetulan kita berada dalam bulan Ramadan, pastinya umat Islam ketika ini kataupun amat berbesar hati untuk menderma, bersedekah dan juga membuat amal ibadah, membantu fakir miskin dan berzakat dan seumpamanya. Dari pemantauan Datuk melihat kutipan zakat dan juga sebahagian rakyat kita dibenarkan untuk mengeluarkan caruman KWSP mereka 10,000 sekaligus. Jadi mereka ada wang di tangan yang agak besar dan ada yang berbagailah perancangan mereka, sama ada untuk menyimpan, melabur dan juga membayar hutang dan sebagainya. Tetapi kita sedia maklum, nampaknya aktiviti peruncitan membeli persiapan Hari Raya amat meriah pada ketika ini. Jadi bagaimana Datuk melihat sumbangan umat Islam dalam merancangkan aktiviti ekonomi, dalam masa yang sama kita perlu berhemah ketika berbelanja? Okey, dalam Islam ni dia letak kaedah dia ialah ifrat wa tafrid. Jangan terlalu kita orang panggil apa, terlalu kedekut lebih sangat. Orang panggil lebar tangan sangat. Ataupun janganlah pula kita terlalu rapat sampai tak nak belanja, tak boleh. Kita duduk di dalam pertengahan. Maka kita belanja ni kita kena ingat masa depan kita tak tahu. Lebih-lebih lagi yang kita bekerja yang tidak mempunyai pendapatan tetap ataupun bekerja sebagai pekerja harian. Oleh itu dalam perbelanjaan kita mestilah perbelanjaan berhemah. Islam letakkan konsep itu. Jangan pula kita ada duit wang sampai kita tak belanja. Sampai tak belanja. Pernah zaman Nabi SAW ada seorang tu yang berpakaian compang-camping. Nabi kata, ala kamal, kamu ada dah harta yang pakai? Dia kata ada. Andi kull mal, aku ada harta. Nabi kata,
pergilah beli pakaian untuk pakai, bukanlah kita nak kata mahal, tapi oleh kerana biarlah pakaian itu pakaian yang setara dengan yang ada kepada kita. Maksudnya kita tak boleh untuk nak terlalu membazir ataupun terlalu kedekut. Sama juga dalam konteks kita belanja waktu Hari Raya ini, maka kita belanjalah dengan secara berhemah, sama ada kita ambil wang simpanan kita ataupun kita dapat keluar daripada wang KWSP dan sebagainya, maka kita belanjalah pada perkara-perkara yang bermanfaat untuk keluarga kita dan juga untuk diri kita. Kita kena fikir masa depan kita tak tahu apakah adakah rezeki itu masih ada lagi kepada kita. Datuk Idris, berkaitan dengan kutipan zakat, apa pandangan Datuk Idris kita berbaki beberapa hari menjelang Idul Fitri ini? Mungkin di kalangan kita terlepas pandang nak bayar zakat fitrah, macam-macam lah pandangan, nak bayar tempat kerja ataupun nak bayar tempat kelahiran mereka, nak balik kampung lah, nak bayar zakat. Jadi di mana kataupun pandangan kita untuk memastikan kita tidak terlepas membayar zakat, ini benda yang wajib ni? Ya, kerana zakat fitrah ni boleh dikatakan semua orang bayar. Semua orang bayar. Kecuali kalau zakat harta tu dia ada dia punya nisab dia. Betul. Fitrah ni maka kita kena bayar. Oleh itu janganlah lupa, kan kita banyakkan alhamdulillah dia ada dalam sekarang ni melalui online pun ada, melalui app pun ada, melalui kadang-kadang kita pergi dekat shopping center pun ada, kita keluar kat masjid surau lepas tarawih pun ada. Dekat-dekat mana pun boleh kita bayar. Yang pentingnya jangan kita sampai seronok-seronok nak ingatkan kepada Hari Raya ni kita lupa tentang bayar fitrah itu sendiri. Datuk, berkaitan dengan kota haji, ini juga akan menjadi perdebatan dan juga bual bicara ketika balik kampung ni. Siapa yang terpilih untuk menjadi tetamu Allah pada tahun ini, 14,000 yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi, dan juga kos yang naik antara 1,000 ke 3,000 itu mengikut kategori pendapatan jemaah. Jadi adakah ini juga akan diberikan perhatian bahawa ada juga di kalangan rakyat mengatakan terbeban dengan kos yang baru ini. Ada juga mengatakan bahawa kenapa kita perlu subsidi terlampau banyak kepada semua orang, sedangkan tabung haji ini pendepositnya bukan semua pergi haji. Jadi jumlah yang ditanggung oleh tabung haji hingga total perbelanjaan 25,000 itu agak tinggi untuk ditanggung oleh pihak tabung haji. Jadi bagaimana tabung haji melihat isu ini? Okey, inilah dinamiknya kita rasa pengurusan tabung haji sebenarnya. Dinamik yang tidak ada kepada negara-negara lain tapi ada kepada kita. Kerana kita ada tabung dan haji. Okay. Tabung ni ialah ada orang yang menyimpannya ialah untuk dia nak dapatkan pulangan yang baik. Yeah. Yang keduanya ada zakat. Yeah. Yang ketiganya mereka tahu terbukti bahawasanya tabung haji ini perniagaan dia yang sah dari segi Islam. Dan yang keempatnya, simpan dalam tabung haji itu ialah merupakan yang dijamin oleh pihak kerajaan. Sebab itu mengikut data 31 hari bulan Mac tahun 2022 terdapat seramai 604,542 orang. Mereka ni sudah pergi haji tapi masih lagi menyimpan duit dalam tabung haji. Dan begitu juga seramai 7.1 juta pendeposit yang mereka simpan itu ialah 10,000 ke atas. Yang mereka memiliki duit 10,000 ke atas, dan manakala yang ada memiliki pula simpanan sebanyak 1 juta lebih ialah seramai 4,761 pendeposit. Artinya ini tabung. Hajinya ialah tabung haji dia nak menguruskan soal untuk orang nak pergi haji, maka kita tak nama subsidi, kita nama ialah bantuan haji. Bantuan haji. Dan dinamiknya saya sebut tadi ialah bantuan haji ini bukan diberikan oleh pihak kerajaan. Bantuan haji ini ialah diberi oleh keuntungan hasil daripada portfolio perniagaan, pelaburan kita, sama ada hartanah, sama ada di segi peladangan, sama ada di segi pelaburan kita dan equity, maka membolehkan keuntungan ini kita membantu untuk
bantuan haji antara 300 hingga 400 juta satu tahun. Nah, ini yang kita beri sebenarnya. Sebab itu perkara seperti begini satu yang kita anggap benda yang cukup dinamik sebenarnya dalam pergerakan ataupun dalam perniagaan ataupun dalam institusi perjalanan tabung haji itu sendiri. Jadi tahun ini tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita dapat lihat bagaimana hanyalah 14,306 orang saja yang boleh untuk mengerja haji, 45% sahaja yang diberikan kepada kita daripada kota tahunan. Kalau sebelumnya sebanyak 31,600 kota yang diberikan kepada rakyat Malaysia, tahun ini hanyalah 14,000. 45% ini ialah satu sifir yang diberikan untuk seluruh negara. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia, yang mereka berdasarkan kepada perkiraan yang telah dikira oleh pihak kerajaan Saudi. Dan 75% dahulunya rakyat Saudi Saudi hanya membenarkan 75% orang luar daripada Saudi pergi menunaikan haji pada tahun 2019. Tahun ini orang luar 85%. Orang luar dulu 75 saja, sekarang 85% orang luar dapat pergi menunaikan haji. Tapi walaupun dulu orang dapat menunaikan haji yang diberikan oleh kerajaan Saudi sebanyak 2.5 juta, pada tahun ini hanyalah 1 juta sahaja. Itu keadaan kedudukan sebenarnya. Maka sebab itu dinamiknya tabung haji, dan kita mendoakan semoga apa yang dilakukan dan bantuan kepada orang yang pergi haji ini dapat meringankan. Walau bagaimanapun dalam keadaan macam mana sekalipun, tabung haji setakat ini kita tetap juga memberikan bantuan haji itu sendiri kepada semua jamaah. Sebab tu syarat nak pergi haji ini mesti istita'ah. Mestilah kemampuan. Kemampuan. Kalau kita tidak ada duit, kalau kita tidak ada wang yang cukup, sebenarnya kita tidak perlu untuk kita nak pergi haji. Allah Ta'ala tak bebankan kita dengan sebab kerana kita tidak ada duit atau tidak ada wang menyebabkan kita perlu juga pergi ke haji. Masih. Ya, Dato' Idris, untuk memberikan kelegaan kepada penonton Esrawani dan juga jemaah di luar sana yang mungkin bertanya-tanya tentang kewajaran tabung haji, ada dua kategori, iaitu tambahan 1,000 untuk B40 dan juga tambahan 3,000 untuk M40, iaitu untuk kategori jemaah muassasah itu. Ada di kalangan kita beranggapan itu tidak berapa adil dan perlu disasarkan kepada hanya yang benar-benar memerlukan bantuan saja sepatutnya diberikan kelonggaran ataupun bantuan sebegitu. Yang lain-lain ikut kos yang sebenarnya, dan juga itulah maksudnya natijah yang perlu dicapai oleh pihak tabung haji. Jadi di mana titik tengah yang diambil oleh pihak tabung haji dengan keputusan untuk program ataupun ibadah haji tahun 2022 ini, Dato' Idris? Okey. Tabung haji ini mengambil pendekatan wasatiyah, pertengahan. Kalau kita tak bagi langsung kepada M40, mengamuk pula. Kan? Kalau kita bagi pula, akan timbul macam inilah, kata kenapa pula mereka dapat, patut mereka tidak dapat. Sebab itu sebenarnya di dalam borang yang kita offer oleh tabung haji sebenarnya, kita telah beritahu ialah nak terima atau tidak bantuan haji ini. Kalau mereka rasakan perlu, untuk mereka tak perlu terima, kalau mereka rasakan mereka layak untuk nak pergi tanpa perlu kepada tabung haji, alhamdulillah itu yang paling terbaik sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Itu yang paling terbaik sebenarnya. Kerana kita tak boleh, kalau kita nak kata nanti dia ungkit pula, dia kata duit kami banyak menyebabkan boleh bantu B40. Itu benar-benar akan timbul. Sebab tu kita ambil pendekatan, walaupun kita ambil pendekatan yang pertengahan, insya-Allah win-win lah pada kita untuk memberikan kelegaan kepada semua pihak tadi. Dato' Idris, dengan jumlah jemaah yang dibenarkan 14,306 jemaah itu, adakah ada kategori yang boleh merayu di saat-saat akhir kalau ada kota tambahan diberikan oleh kerajaan Arab Saudi? Setakat ini tabung haji membuka untuk kita buat rayuan sebagainya. Tabung haji membuka rayuan masih untuk berjalan, ya? Ya.
Okey, Dato' Idris, berkaitan dengan persiapan untuk jemaah ini, adakah mereka yang sudah pun menerima surat tawaran untuk menjadi tetamu Allah pada tahun ini akan diberikan kursus-kursus haji selepas saja musim perayaan Idul Fitri, dan bagaimana persiapan mereka dan juga persiapan pihak tabung haji, petugas di Tanah Suci akan datang? Okey, memang sekali ini tahun ini cukup challenging lah kepada petugas-petugas tabung haji kerana mereka terpaksa berkampung di pejabat hari ini sebenarnya. Sejak 25 April, maknanya mulai Isnin lalu, telah keluarkan surat tawaran kepada mereka yang untuk nak layak untuk dapat terima dan harapkan dapat buat persiapan dengan pasport, dengan secara kesihatan sebagainya, perlu mereka membuat persiapan. Dan insya-Allah juga kita akan mengadakan kursus perdana, haji perdana di peringkat negeri-negeri. Kita akan jalankan selepas daripada raya nanti, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi jelas bagi jemaah yang sudah mendapat surat tawaran perlu membuat persiapan seperti mana yang dimahukan oleh pihak tabung haji. Dalam masa yang sama, Dato' Idris, kita nak menyambut Idul Fitri, kita tidak lupa umat kita yang berada di seluruh dunia dalam keadaan perang dan keadaan tertekan oleh pihak-pihak yang memerangi mereka seperti di Palestin, di Al-Aqsa, di tebing barat dan juga di semenanjung Gaza, di Syria. Mereka berkelana di negeri-negeri berjiran akibat perang yang tidak selesai, di Yaman juga. Jadi mengapa dalam masa kita bergembira, kita perlu juga mengingati struggle mereka dalam kehidupan seharian mereka. Okey, saya selalu sebut hari ini hari mereka, belum tentu hari ke depan kita pula. Sebab itu kita ni Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna ikhwatun dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Sungguhnya orang beriman ini ialah bersaudara. Betul, banyak hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang betapa pentingnya kita ni kena cakna kepada orang lain. Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna atau kama qala. Siapa yang tidak mengetahui tentang urusan orang lain, dia itu bukan dari kalangan kami. Justru itu, apa yang berlaku kepada saudara kita, itulah juga sebenarnya perasaan yang ada kepada kita. Hari ini kita duduk fikir tentang apa yang kita nak buka hari ini. Sedangkan di kalangan sahabat kita pula, mereka semalam pun tak bersahur pun. Kita baru nak fikir apa malam ni kita nak buka puasa. Di kalangan mereka yang tidak ada makanan untuk makan sahur pun ada. Inilah, sebab tu pada kita, penderitaan yang dialami oleh mereka, maka kita sama-sama untuk merasai, mungkin orang kata apa, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul oleh mereka itu sendiri. Ya, akhir sekali mungkin Dato' Idris nak ucapkan sedikit ucapan selamat Hari Raya dan juga mungkin yang dalam perjalanan pulang ke kampung, pulang ke Bukit Gantang, pulang ke utara sebagainya. Silakan, Tok. Okey, saya mewakili diri saya dan juga keluarga saya serta warga bahagian agama Jabatan Perdana Menteri mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri kepada semua umat Islam yang berada di negara kita. Semoga amal Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah peluang untuk kita menziarahi rakan taulan kita, saudara mara kita setelah 2 tahun kita tak sempat untuk pulang ke kampung mungkin yang tidak sama. Sebelumnya kita tidak boleh untuk kita nak beraya. Pada tahun ini kita dibenarkan. Maka lakukanlah ibadah-ibadah yang terbaik. Yang pertamanya jangan lupa mandi sunat hari raya. Yang keduanya sebelum pergi sembahyang raya, sunat jamah makanan sikit dulu. Yang ketiganya kalau boleh pergi ke jalan lain, balik lorong lain. Yang keempatnya jangan lupa sembahyang hari raya. Yang kelimanya kita bermaaf-maafan. Yang keenamnya kita menziarahi di kalangan kita. Yang keenamnya berilah sedekah ataupun bantu kepada mereka-mereka yang memerlukan, terutama kanak-kanak sebagainya untuk menggembirakan mereka. Untuk kita lakukan. Yang ketujuhnya ialah mungkin kita boleh buat jamuan sikit sebanyak untuk orang hadir dan datang ke rumah kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dalam kita mengingati sambutan Idul Fitri dan juga minggu terakhir Ramadan ini. Semoga ada perkongsian yang baik diberikan oleh Dato' Idris Ahmad dapat kita jadikan panduan untuk kehidupan kita seterusnya.
Terima kasih Esrawani pada malam ini dan anda yang menonton mungkin selamat dalam perjalanan pulang ke kampung masing-masing dan kami akan terus memberikan liputan terkini berkaitan dengan pulang ke kampung dalam program di Buletin Esrawani dan juga di Agenda Wani. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.